Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Fairuzah binti Abdullah, Fakulti Pengurusan Ekonomi UPSI. Tajuk pembentangan saya ialah pengesahan instrumen gaya pembelajaran dan kecerdasan holistik terhadap pencapaian pelajar ekonomi tingkatan 6, analisis faktor penerokaan EFA. Pembentangan ini merangkumi pengenalan dan latar belakang terhadap pencapaian pendidikan ekonomi tingkatan 6, gaya pembelajaran dan kecerdasan holistik, objektif, metodologi, kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, analisis EFA untuk gaya pembelajaran dan kecerdasan serta kesimpulan. Sektor pendidikan merupakan sektor penerima peruntukan terbesar berbanding sektor lain. Transformasi pendidikan tingkatan 6 telah memberi ruang yang besar kepada pelajar tingkatan 6 untuk berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Kepentingan ilmu ekonomi dalam pembangunan modal insan telah memberi ruang pada subjek ekonomi STPM diperkenalkan pada tahun 2003. Namun, masalah persepsi dan kelewatan pendedahan subjek ini di peringkat awal telah menyumbang kepada prestasi yang kurang memberangsangkan. Lebih 25% pelajar aliran sastra telah gagal ke universiti awam berbanding dengan pelajar sains yang hanya kurang dari 4%. Masalah kemerosotan bagi subjek ini akan berterusan sekiranya tiada penambahbaikan dilaksanakan. Pelajar STPM yang tidak cemerlang sukar mendapat tempat di universiti awam dan merupakan satu kerugian dari pelbagai sudut. Pelajar STPM yang gagal akan bekerja dalam grade yang rendah dalam sektor kerajaan dan memerlukan tambahan kemahiran bagi yang bekerja sendiri. Keputusan peperiksaan dalam subjek ekonomi kurang memberangsangkan berbanding dengan subjek elektif yang lain seperti perakaunan dan pengajian perniagaan. Subjek ini mengalami jumlah peratus lulus penuh yang rendah berturut-turut selama 4 tahun dari 2015 hingga 2018. Masalah kelemahan pelajar yang sama telah dilaporkan iaitu cuai, kurang faham konsep, lemah pengiraan, huraian kurang tepat, tidak lengkap, salah fakta dan salah rumusan atau formula. Gaya pembelajaran merupakan elemen utama untuk menentukan tahap kefahaman dan pengetahuan pelajar tentang ilmu yang sedang dipelajarinya dan dilihat berbeza-beza antara satu sama lain. Model gaya SAM 1987 memberi penekanan yang lebih kepada perbezaan gaya pembelajaran oleh setiap individu dengan menggunakan inventari pembelajaran di sekolah sebagai alat ujian untuk mengukur gaya pembelajaran yang berbeza iaitu gaya pembelajaran permukaan, mendalam, terancang, gigi usaha dan gaya pembelajaran dorongan. Beberapa kajian lepas telah menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan antara kaedah pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. Guru-guru juga perlu benar-benar mengetahui pelbagai kaedah dan strategi PDPC serta berusaha menggunakannya mengikut keadaan dan kesesuaian menurut Nur Aisyah Jamil 2018. Seterusnya ialah dimensi kecerdasan holistik. Menurut Muhammad Nasir Rayong et al. 2018, kecerdasan holistik meliputi 4 aspek utama iaitu kecerdasan intelek, emosi, fizikal dan kecerdasan rohani. Kecerdasan holistik ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang dirangka khas untuk melahirkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani. Menurut Goldman 2016, kecerdasan IQ menyumbang hanya 20% sahaja berbanding 80% adalah daripada kecerdasan lain. Seterusnya adalah objektif pembentangan ini adalah untuk mengesahkan instrumen gaya pembelajaran dan kecerdasan holistik terhadap pencapaian pelajar ekonomi tingkatan 6. Seterusnya adalah metodologi kajian. Ia melibatkan sumber instrumen, kesahan dan kebolehpercayaan. Sumber instrumen telah menggunakan instrumen sedia ada yang telah diadaptasi dan diubah sesuai daripada kajian lepas untuk mengukur gaya pembelajaran dan kecerdasan holistik. Seterusnya adalah analisis faktor FA telah digunakan untuk kesahan konstruk yang menggunakan kaedah Principal Component Analysis PSA terhadap 145 orang pelajar tingkatan 6 yang melibatkan proses pembentukan matriks korelasi antara faktor, mengekstrak faktor dan juga putaran faktor. Seterusnya adalah
analisis kebolehpercayaan. Ia menggunakan kaedah konsistensi dalaman dengan mengira pekali kebolehpercayaan alfa kerombak. Seramai 33 orang pelajar tingkatan 6 telah mengalami ujian rintis ini di mana nilai kepercayaan yang sesuai adalah 0.6 ke atas. Mengikut Muhammad Majid Konting 2005, Ghazali Darussalam Sufyan 2018 dan Nunali Benston 1994. Kajian rintis ini telah dianalisis menggunakan SPSS versi 23. Instrumen kajian ini telah menggunakan pemboleh ubah daripada kajian lepas yang pelbagai dan melibatkan konteks kajian yang berbeza. Oleh itu, FA perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti item yang digunakan dalam kajian ini adalah item-item yang sesuai sahaja daripada literature terpilih melalui proses pemilihan dan pengguguran item yang tidak berkolerasi. Oleh itu, garis panduan untuk analisis FA perlu dipatuhi seperti berikut. Ujian battle test adalah mesti kurang daripada 0.05. KMO perlu melebihi 0.5. Nilai faktor beban perlu melebihi 0.5. Keseragaman perlu melebihi 0.3. Nilai agent value mesti melebihi 1.0 dan peratus sumbangan varian terhadap faktor perlu melebihi 3. Keputusan FA terhadap gaya pembelajaran telah menunjukkan nilai perkali kolerasi adalah lebih daripada 0.5 dan ini memberi gambaran bahawa analisis faktor boleh diteruskan. KMO dan battle test diperolehi menunjukkan nilainya 0.891. Ujian battle test ada signifikan dengan nilai chi-square 1715.53 pada darjah kebebasan 253. Beberapa item telah digugurkan berdasarkan nilai terendah dan anti-image coloration dalam proses pembersihan data. Item-item tersebut digugurkan dalam kajian ini kerana gagal memenuhi syarat, manakala item-item lain dikekalkan dikelompokkan mengikut faktor-faktor yang telah ditetapkan. Faktor gaya pembelajaran telah menyumbang sebanyak 59% daripada varians keseluruhan. Berikut adalah keputusan analisis bagi konstruk kecerdasan holistik. Ia menunjukkan nilai perkali kolerasi adalah lebih daripada 0.5 dan ini memberi gambaran bahawa EFA boleh diteruskan. Ukuran KMO dan juga battle test yang diperolehi adalah 0.84 dan battle test menunjukkan ianya signifikan dengan nilai chi-square 2187.241 pada darjah kebebasan 406. Hasil keputusan telah mendapati item-item seperti 84, 85 dan 86 telah digugurkan kerana mempunyai nilai commonalities kurang 0.3 dan faktor beban kurang 0.5. Manakala item-item lain telah dikekalkan dan dikelompokkan mengikut faktor-faktor yang telah ditetapkan. Faktor kecerdasan telah menyumbang sebanyak 55% daripada varian keseluruhan. Seterusnya adalah kajian rintis untuk kebolehpercayaan. Menurut Ghazali Darussalam dan Sofyan Hussein 2018, Muhammad Majid Konting 2005, Nunali dan Benston 1994, pentafsiran perkali kebolehpercayaan yang boleh diterima mengikut pengamal penyelidikan dalam sains sosial adalah melebihi 0.6. Hasil analisis dalam kajian ini mendapati nilai alfa kerombak yang diperolehi adalah 0.86 untuk gaya pembelajaran dan 0.9 untuk kecerdasan holistik, iaitu kedua-duanya adalah melebihi 0.6. Jadual ini menunjukkan perbezaan bilangan item selepas kesahan dan kebolehpercayaan dilakukan terhadap instrumen tersebut. Instrumen asal bagi gaya pembelajaran mempunyai 30 item selepas kesahan kandungan oleh pakar dan juga kesahan konstruk EFA serta alfa kerombak. Item gaya pembelajaran adalah sebanyak 19 item. Manakala untuk kecerdasan holistik pada asalnya mempunyai 28 item, selepas dilakukan kesahan kandungan, kesahan konstruk dan alfa kerombak, item untuk kecerdasan holistik adalah 26 item sahaja. Seterusnya ialah rumusan pembentangan. Variance keseluruhan faktor gaya pembelajaran telah menyumbang sebanyak 59% dan kecerdasan holistik telah menyumbang sebanyak 55%.
Hasil analisis mendapati nilai alfa kerombak yang diperolehi adalah 0.86 untuk gaya pembelajaran dan 0.9 untuk kecerdasan holistik, iaitu kedua-duanya adalah melebihi 0.6. Keseluruhan dapatan telah menunjukkan bahawa item-item bagi instrumen gaya pembelajaran dan kecerdasan holistik dapat mengukur dan menjawab objektif kajian. Mengucapkan sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan saya kali ini.